Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. InsyaAllah hari ini saya akan share berkaitan dengan SWOT analisis untuk 2022 pada minggu kelima. Dan sepatutnya benda ni kita buat pada minggu pertama lagi, tetapi disebabkan oleh permulaan tahun, jadi banyak benda yang nak kena siapkan, banyak benda nak kena prepare. Jadi insyaAllah kali ni saya akan share SWOT analisis 2022, di mana kalau kita ingat pada minggu lepas saya ada share di grup Telegram, di YouTube saya, di Facebook saya. So saya ada share tentang interest rate untuk US dollar, di mana US dollar telah membuat satu pergerakan, satu movement di mana berlakunya perubahan polisi, terutamanya melibatkan kadar kenaikan faedah di Amerika akan dibuat sekitar pada bulan Mac ataupun bulan Jun 2022. Dan kalau kita tengok berlakunya juga di mana kalau kita tengok US dollar melakukan pengurangan hutang, di mana hutangnya dikurangkan daripada 80 bilion ke 30 bilion untuk setiap bulan berikutnya. Okey, so selain daripada itu, kalau kita tengok pada minggu ini ada beberapa impact bank-bank yang lain seperti RBA Bank Statement, BOE Monetary Policy Report, ECB Press Conference dan Non-Farm Payroll. So kalau kita tengok ada 3 bank yang akan memberi satu kenyataan di mana kemungkinan besar mereka juga akan menaikkan interest rate mereka pada tahun ini. Jadi kita tengok apakah kesan daripada kenaikan interest rate di ketika kita sudah berada di endemik. Jadi kalau kita lihat di sini, apa kesan daripada kenaikan rate di mana ekonomi sedang cuba untuk dipacu, dijangka kuasa beli semakin akan meningkat, dan berlakunya kenaikan rate itu apa kesan dia. Jadi kita sama-sama nantikan pada tahun ini. So kalau kita tengok di sini, kita akan masuk yang pertama sekali, kita akan masuk SWOT USD untuk minggu kelima ini. Overall data US dollar adalah sangat lemah walaupun polisinya adalah kuat, hawkish. Jadi kalau kita tengok, saya memberi grade untuk US dollar adalah bersifat neutral, di mana data-datanya lemah tetapi polisinya kuat. Untuk SWOT euro minggu kelima 2022 juga bersifat neutral walaupun polisinya adalah lemah, tetapi data-datanya agak baik kali ini. So untuk siapa yang trading pair euro US dollar, dijangka pasaran berada di dalam pot. Okey, so you orang boleh pilih lah. Okey, apa you punya trading plan. Untuk SWOT JPY, kalau kita tengok SWOT JPY ni, kalau kita tengok JPY agak 100% bearish dari segi overallnya, kerana data-datanya dikuasai oleh data yang lemah, termasuk polisi meetingnya. Kita ada semua 8 currency ya, semua, jadi ni baru 3. So seterusnya melibatkan mata wang CHF. CHF juga adalah mata wang yang lemah untuk kali ini, dengan polisi meetingnya bersifat dovish serta data-datanya dikuasai oleh bearish sentiment. Jadi overallnya adalah bearish. Untuk Canada, kalau kita tengok di sini, Canada juga bersifat neutral, di mana polisinya adalah neutral serta data-datanya bercampur-campur.
Untuk AUD USD, kalau kita tengok masih lagi dikuasai oleh bearish trend, walaupun dah ada tanda-tanda bullish pada AUD USD. So kemungkinan pada minggu depan AUD USD akan memasuki fasa neutral. Untuk GBP sebenarnya kalau kita tengok overallnya adalah dalam keadaan neutral, tapi saya memberi kredit bullish kerana data-data seperti PPI juga sebenarnya adalah hampir-hampir bullish. Jadi sebab itu saya memberikan data GBP ini bullish dan hampir neutral sebenarnya. Jadi GBP kalau berdasarkan di sini sebenarnya kita boleh anggap dia adalah neutral. Okey, untuk NZD juga kita melihat data NZD adalah cukup kuat. Kalau kita tengok kan, banyak data-data yang bullish sudah masuk untuk NZD. Jadi ditambah dengan polisinya, so saya menyangkakan NZD akan menguat untuk beberapa minggu ke depan. So ini kalau melihat dari segi polisi meeting. Kalau kita tengok, ada 3 perkara yang kita nak kena faham dalam fundamental. Yang pertama iaitu hala tuju monetary ataupun arah bank sedang bersifat lebih kepada dovish trend, dovish ataupun hawkish. Di mana kalau kita tengok dovish dan hawkish ni adalah berkait rapat dengan kadar kenaikan interest rate, mengekalkan interest rate dan mengurangkan interest rate. Itu yang dikaitkan dengan dovish dan hawkish. Yang kedua adalah melibatkan data-data ekonomi. So data-data ekonomi seperti data PPI, unemployment, dan serta juga data-data seperti NFP. So selain daripada itu, yang melibatkan sentimen iaitu seperti COVID-19. So insyaAllah kalau kita tengok berdasarkan apa yang saya baca di Bloomberg semua, fasa untuk COVID-19 sudah menghampiri endemik. InsyaAllah 6 ke 9 bulan lagi kita mungkin sudah tidak mendengar lagi perkara berkaitan dengan COVID-19 secara meluas. Maknanya mungkin akan ada COVID-19 ini tidak akan pupus, tapi mungkin dikurangkan berita-berita yang berkaitan dengan COVID-19. So ini adalah simplify kepada dovish dan hawkish untuk monetary policy, dan kita tengok keseluruhan mata wang masih lagi bersifat lemah. Untuk summary swap, so kalau kita tengok hanya 2 mata wang yang agak bullish, iaitu NZD dan GBP. So overallnya adalah masih lemah untuk minggu kelima. So untuk recommendation pair adalah kita cuba elakkan big impact news seperti BOE, ECB dan RBA. Akan ada 3 impact besar pada minggu ini, dan trading yang baik adalah untuk trending currency. Terdapat juga neutral currency seperti US dollar, euro dan Canada. So untuk good currency yang bagus ni tetap trade adalah JPY, CHF dan NZD. Tetapi ketiga-tiga bila melibatkan NZD, JPY ni, walaupun trading plannya adalah buy, dia kalau kita tengok dia punya spread agak besar. Jadi kita kena cari brokerage yang agak kurang spreadnya, kecil sikit. Jadi kalau selain daripada itu, sebenarnya saya fokus kepada untuk orang scalper, di mana kita fokuskan kepada neutral currency seperti US dollar, euro, CAD, termasuk juga dengan trending, di mana kita boleh combine neutral dengan trending. Jadi scalper boleh trade pada neutral dan trending, tapi buang kepada big impact. So maknanya news yang boleh kita masih boleh trade melibatkan US dollar, JPY. Okay, kita boleh trade untuk AUD, untuk NZD, USD. Okay,
di mana ada satu currency yang neutral dan satu currency yang trending. Okay, so overall untuk minggu ni adalah kita menantikan news-news impact yang daripada 3 bank tersebut, dan insyaAllah saya akan share lagi pada minggu hadapan. Sekian daripada saya, Tok Bong Makin. Assalamualaikum.